Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sekali lagi berkenaan dengan isu padu yang mempunyai sedikit masalah untuk pendaftaran di Sarawak. Saya nak buka satu cerita di awal ini, iaitu berkenaan dengan hantu Kak Limah. Saya gunakan kaedah cerita ini dengan nama hantu Kak Limah kerana suatu masa dahulu apabila kita duduk di kampung-kampung pendalaman, ya, di dalam kampung kita itu orang yang berkuasa adalah Tok Bomoh. Tok Bomoh ini akan bercakap berkenaan dengan isu-isu yang boleh, ya, menyebabkan rakyat ataupun kampung itu terpengaruh. Kalau contohnya Tok Bomoh kata, di belakang rumah kamu itu, di sebelah sungai itu, ada saya jumpa hantu Kak Limah. Jadi di kawasan itu adalah sangat bahaya untuk kita pergi hari ini. Maka seluruh kampung akan percaya, jangan pergi ke kawasan itu disebabkan cakap yang dipercayai itu seorang bomoh. Maka tak pergilah orang kampung di situ. Begitu juga dengan isu padu ini yang sedang dilancarkan untuk, ya, kesejahteraan rakyat yang miskin, yang susah, yang layak untuk mendapat bantuan, yang layak untuk kita cari supaya senang sistem kita yang telah dilaksanakan ini mengejar taraf kemiskinan ataupun P40 ke bawah ini dengan mudah. Jadi ini adalah satu halangan yang kita sedang hadapi apabila ada hantu Kak Limah di Sarawak ini. Contoh yang saya lihat, ya, ini adalah mencerminkan hantu Kak Limah yang ada di Sarawak. Minggu lepas, Pegawai Tinggi Kerajaan Sarawak Sri Aman dan Sibu memberitahu agar tidak mendaftar maklumat penduduk dengan padu sehingga diberitahu kelak. Residen Sri Aman, Abang Porkan, Abang Budiman mengeluarkan arahan dan di dalam pekeliring yang ditunjukkan kepada pegawai daerah dan pentadbiran bahagian. Ini adalah satu contoh, ya, hantu Kak Limah. Dalam wilayah Sarawak ini, kita masih lagi dengan perkara ini. Kerana apa? Mereka ini masih berkiblatkan politik. Kerana apa? Mereka ini bekerja dengan kerajaan negeri yang dipimpin oleh ahli politik. Maka mereka keluarkan arahan ini, mereka gunakan kuasa mereka untuk menyekat rakyat susah supaya tidak mendaftar padu ini. Siapa yang bertanggungjawab dengan rakyat susah ini? Adakah seorang residen? Adakah seorang pegawai kerajaan negeri Sarawak akan bertanggungjawab? Jawapannya tidak. Mereka ini adalah orang yang makan gaji, yang mana gaji mereka ini dibayar dengan duit rakyat. Gaji mereka berbelas-belas ribu. Rakyat susah di pendalaman, adakah mereka ambil tahu? Tidak. Saya tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh residen Sri Aman. Saya tengok kenyataan yang dikeluarkan di Sibu. Ini adalah kawasan-kawasan yang majoriti ramai rakyat susah. Di sini adalah bilangan orang Dayak yang paling banyak susah. Adakah mereka ini akan bertanggung jawab? Berpuluh tahun, ya, kita tidak ada satu sistem yang terbaik untuk kita mengatasi masalah-masalah kemiskinan, bantuan yang perlu disalurkan kepada orang-orang yang layak, tidak ada dalam negara ini. Jadi perkara yang nak dibuat dengan cara baik, yang tidak perlu dibayar, hanya daftar, ini pada saya tidak adil kepada orang susah. Mereka-mereka yang mempunyai pendidikan sedikit, mereka-mereka yang nak bodek jawatan, mereka yang nak kekal supaya dinaikkan pangkat, dalam kerajaan negeri Sarawak ini terlalu ramai. Ini yang perlu kita hentikan hari ini. Jarang ada keadilan. Mereka ini hanya duduk di kawasan bandar, tiap-tiap petang pergi minum kopi, tiap-tiap petang pergi minum bia. Mereka membuat kenyataan dengan kuasa yang mereka ada, dan akhirnya rakyat di luar bandar tercicir. Saya harap perkara ini dihentikan. Politik harus dihentikan demi kesejahteraan rakyat. Saya lihat perkara ini berulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk mengekalkan politik, untuk mengekalkan diri mereka sendiri yang berkiblatkan politik. Di Sibu berapa ramai orang susah? Di Siaman berapa ramai orang susah? Tidak habis-habis dengan perangai mereka. Inilah sebabnya. Ada pula kaum terbesar di Sarawak ni, orang-orang Dayak ni, yang khianati bangsa Dayak itu sendiri. Bersekongkol dengan kerja-kerja yang macam ni. Saya bercakap tentang isu ini, saya menyokong isu padu ini kerana
Kalau kawan-kawan yang mempunyai pendidikan, kawan-kawan yang pernah duduk kerja di negara luar, tahu. Saya ambil contoh, negara Singapura. Mereka ada satu sistem yang sama seperti padu ini untuk mereka guna mengesan rakyat mereka yang tercicir, yang perlu bantuan, yang perlu dibagi subsidi dan sebagainya untuk rakyat mereka sendiri. Kita tak ada. Saya nak beritahu sistem padu yang ada hari ini. Tadi Rafizi Ramli dah pun bentangkan dalam parlimen dan menjelaskan padu ini tidak ada kos. Padu ini dibangunkan oleh kerajaan. Dan padu ini tidak ada link dengan mana-mana negara luar dengan menggunakan projek tender daripada negara luar. Tak ada. Dia dah bentangkan dalam parlimen. Itu part dia. Yang kedua, orang susah. Orang nak pergi curi maklumat mereka untuk apa? Nak jual kamu ke luar negara? Tak juga. Benda yang baik perlu dibuat. Kita tengok berapa banyak sistem yang mereka cipta di Sarawak. Sarawak Pay lah, itu inilah. Ada tak sampai? Ada yang saya dengar kad gold lah dan sebagainya. Saya tak tahulah apa kad yang ada. Ada tak benda ini boleh mensejahterakan rakyat hari ini? Mungkin 1%, 2% boleh. Orang-orang tertentu. Tetapi kebanyakan rakyat dapat tak? Kampung pendalaman dapat tak? Tak ada. Itu saya selalu kritik. Di wilayah Sarawak ni, residen lah, penghulu lah, konselor lah, ketua kampung lah, pemancar lah. Tidak memainkan peranan ini, bersekongkol sama mereka. Untuk apa? Untuk segenggam kuasa, untuk sedikit duit. Pemimpin di atas rompak berbilion-bilion, bertrilion dah hilang. Mereka-mereka yang ada jawatan di dalam kerajaan ni, dalam kerajaan negeri Sarawak ini, mereka-mereka ini nak mempertahankan jawatan mereka, nak tunjuk keangkuhan mereka, nak tunjuk keegoan mereka. Ini saya tengok. Contoh, macam kenyataan dikeluarkan oleh Profesor Jerini ni. Jeniri, bukan Jerini. Dia juga selalu saya tengok. Nak backup, nak backup, nak backup. Nak suruh kita pergi tunjukkan ini. Padu, pedi, semua dah ada dekat Sarawak tu. Kalau tak tahu maklumat, pergi tanya kat mereka. Sekarang ini, di Sarawak ini terlalu egois. Egoisnya apa? Mereka nak orang pergi mengampu dia, nak sujud dekat dia, untuk nak beritahu benda dekat dia. Sebab apa? Jawatan dah besar. Tak perlu mereka nak dapatkan maklumat dah. Orang akan pergi hantar maklumat dekat mereka. Sekolah tinggi-tinggi, tapi tidak nak membaca, tidak nak melihat, tidak nak mengkaji, buat andaian. Ini yang berlaku ni. Tak payahlah. Saya harap rakyat Sarawak, kalau macam ni lah, puak-puak yang bersekongkol dengan politik, kamu orang susah, waktu inilah kamu bangun untuk kita mengubah, kita ubah Sarawak kali ini. Kita cari tokoh-tokoh baru untuk dilantik. Kita cari mereka-mereka yang layak untuk bersuara untuk kita, untuk memperbetulkan benda ini. Mana puak-puak yang kerja dekat Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak yang jenis berkiblatkan politik, kita pecat. Mereka ini kita yang bayar gaji mereka. Kamu orang susah-susah dekat kampung, penat-penat dekat kampung. Kerajaan cuba nak mencari penyelesaian untuk nak membantu kamu orang. Orang-orang yang berkiblatkan politik bercakap banyak sekarang ni. Saya nak tanya, mereka-mereka yang seperti residen ni, seperti penganalisis politik ni, mereka-mereka yang halang untuk nak daftar padu ni, kalau kamu orang susah, kalau besok dapat bantuan, kalau besok kerajaan tak dapat kesan kamu pergi cari orang ini. Korang pergi kat rumah dia, kamu orang pergi ke rumah dia, minta dia bantu kamu. Berapa ramai orang dekat Sarawak ni susah. Mereka nak tutupi kegagalan mereka dengan kerja-kerja yang macam ni lah. Berpuluh tahun kerja ni diamalkan. Saya tak boleh senang hati dengan perkara-perkara macam ni. Hentikan. Saya harap rakyat susah, rakyat miskin di Sarawak, daftar padu tu. Jangan dengar kata mereka ni. Tak ada padu tu gigit kamu. Tak ada padu tu curi duit kamu.
Sarawak Pay kamu daftar lah. Orang yang banyak duit takutlah. Orang yang suka merasuah, orang yang suka merompak duit rakyat takutlah. Orang yang kaya-kaya takutlah dengan padu ni. Takut rahsia mereka terbocor. Yang kahwin 3-4 pun takut. Macam dekat Semenanjung tu. Orang lain daftar dah. Jangan tak daftar. Sekarang ni saya tengok padu ni dah. Orang daftar dah berjuta-juta dah. Jangan buat kerja bodoh kita terstuck dengan kerja mereka ini. Teruskan daftar padu. Selagi boleh daftar online, yang mana yang tahu, bagi tahu sanak saudara daftar padu. Itu hak kamu. Itu ulasan saya, sekian saja. Terima kasih. Thank you.